Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ayu Farlina binti Muhammadin dari kelas 6 bawah UUM, belajar dari Pusat Tingkatan 6 SMK Desa Kencana. Dalam video ini, saya akan berkongsikan topik mengenai demokrasi dan pilihan raya dalam subjek pengajian am. Sistem pilihan raya di Malaysia. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di samping mengekalkan sistem raja berperlembagaan. Di peringkat negeri, Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri merupakan pemerintah perlembagaan bagi negeri-negeri berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya untuk Dewan Negeri dan Dewan Undangan Negeri. Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Keanggotaan Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pilihan Raya dianggotai oleh seorang pengerusi, timbalan pengerusi dan 5 orang ahli. Dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seorang anggota Suruhanjaya Pilihan Raya memegang jawatan sehingga berumur 65 tahun. Tidak boleh dipecat atas syur tribunal yang ditubuhkan. YDPA boleh memecat jawatan anggota Suruhanjaya Pilihan Raya sekiranya seorang yang muflis, melibatkan diri dalam jawatan atau pekerjaan berbayar, serta menjadi ahli mana-mana majlis parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. Fungsi utama SPR ialah membuat kajian dan persempadanan semula bahagian pilihan raya, parlimen dan negeri tidak kurang 8 tahun dari tarikh persempadanan terdahulu. Menjalankan pilihan raya umum untuk Dewan Negeri dan Dewan Undangan Negeri. Mengadakan pilihan raya kecil jika terdapat kekosongan. Serta menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya. Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab untuk mengkaji semula sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, parlimen dan negeri. Syur awal persempadanan bahagian pilihan raya hendaklah dimaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negeri dan Perdana Menteri dan dikehendaki menyiarkan dalam warta. Pendaftaran pemilih. Syarat-syarat kelayakan pemilih. Yang pertama, seorang warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur 21 tahun ke atas. Yang ketiga, seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia. Yang keempat, tidak hilang kelayakan. Seterusnya, hilang kelayakan pemilih. Seseorang yang didapati hilang kelayakan, yang pertama, telah didapati bersalah dan dihukum mati. Yang kedua, penjara untuk tempoh 12 bulan. Yang ketiga, sedang menjalani hukuman penjara. Yang keempat, telah memperoleh kerakyatan asing. Yang kelima, tidak siuman. Yang keenam, didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Seterusnya, kelayakan calon. Seseorang yang layak menjadi calon jika memenuhi syarat-syarat berikut. Seorang warga negara Malaysia dan bermustautin di Malaysia. Yang kedua, berumur tidak kurang 21 tahun pada hari penamaan calon. Yang ketiga, tinggal di negeri tempat di mana bertanding. Seterusnya, kehilangan kelayakan calon. Seseorang yang kehilangan kelayakan jika seseorang itu bersikap tidak siuman, bankrupt, memegang jawatan Office of Profit, didenda tidak kurang RM2.000, tidak memperoleh kewarganegaraan asing, telah didapati bersalah di mahkamah, dijatuhi hukuman penjara tidak kurang 12 tahun. Tempoh pilihan raya. Pilihan raya akan diadakan 5 tahun sekali, kecuali Dewan dibubarkan lebih awal. Yang kedua, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan jika disebabkan kematian, perletakan jawatan dan seorang ahli telah hilang kelayakan. Tarikh kekosongan kerusi akan ditetapkan oleh SPR. Berikut adalah deposit calon pilihan raya.
Jumlah bagi kerusi parlimen ialah RM10.000, manakala kerusi Dewan Undangan Negeri ialah RM5.000. Yang kedua, calon akan kehilangan wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yang diperolehi oleh semua calon yang bertanding di dalam sesuatu bahagian pilihan raya yang berkenaan. Seterusnya ialah penyata perbelanjaan pilihan raya. Penyata perbelanjaan pilihan raya tidak boleh melebihi RM200.000 untuk Dewan Negeri dan RM10.000 bagi Dewan Undangan Negeri. Laporan perbelanjaan mestilah dihantar kepada pengarah pilihan raya negeri dalam tempoh 31 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya diwartakan. Seterusnya, proses-proses pilihan raya. Yang pertama, pengeluaran duit. Yang kedua, penamaan calon. Yang ketiga, kempen pilihan raya. Yang keempat, pengundian. Yang kelima, penjumlahan undi dan pengumuman rasmi. Yang keenam, keputusan pilihan raya. Seterusnya, jenis-jenis pengundian. Terdapat 3 jenis pengundian di Malaysia. Yang pertama, pengundi biasa, yang melibatkan pemilih-pemilih biasa yang akan mengundi pada hari yang ditetapkan sebagai hari mengundi. Yang kedua, pengundi awal untuk anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan pasukan gerakan AM PGA. Yang ketiga, pengundian pos melibatkan pengundi tidak hadir yang terdiri daripada angkatan tentera, polis dan pasangannya. Yang kedua, PGA yang melaksanakan tugasan di hari mengundi. Yang ketiga, kaki tangan awam yang berkhidmat di luar negara dan pasangan. Yang keempat, petugas pilihan raya. Yang kelima, ahli panel, pegawai dan kaki tangan SPR. Seterusnya, petisyen pilihan raya. Sebuah petisyen boleh dibuat atas sebab ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan pilihan raya. Petisyen mestilah dikemukakan ke Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya diwartakan. Serta, keputusan pilihan raya boleh dicabar di mahkamah. Akhir sekali, berikut adalah proses persempadanan kawasan pilihan raya. Persempadanan semula harus diadakan tidak kurang daripada 8 tahun sejak persempadanan semula yang terakhir. SPR akan memaklumkan kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertua Dewan Negeri tentang niat mereka untuk memulakan proses tersebut. Pihak yang boleh membantah cadangan yang dikemukakan ialah kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, kumpulan yang terdiri daripada 100 orang pengundi yang terkesan. Bantahan boleh dibuat sebulan daripada tarikh penerbitan SPR dalam Warta Kerajaan dan Surat Kabar. Proses persempadanan akan berakhir apabila SPR membentangkan cadangannya kepada Perdana Menteri. Sekian, itu sahaja dari saya. Daripada perkongsian saya sebentar tadi, saya berharap perkongsian saya dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Dan marilah kita bersama-sama jalankan tanggung jawab kita sebagai warga negara Malaysia untuk mengundi. Terima kasih.